call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari Waalaikumsalam. ini kita masuk bahagian yang seterusnya dalam tajuk elektrolisis. Okay. Kita masuk sel elektrolisis. Okay, soalan apa tu minggu lepas ada masalah ke nak tanya atau clear belaka? Clear, Minggu lepas cikgu. okay, tak ada masalah kan? Tak ada. Okay, kalau ada masalah tanya ya. Kalau tak ada masalah, kalau tak tanya cikgu consider tak ada masalah. Okay, tak ada masalah Tak ada. Tak ada. Okay, suara senyap. Suara tak apa dia lah. Okay, kita dah sikit suara. Okay. So, kita masuk elektrolisis. Kita tengok elektrolisis. So, sel elektrolisis. Kalau kita tengok elektrolisis, di sini awak kena tahu perkataan elektrolit dengan bukan elektrolit. Okay. Yang ni kita tengok sejarah dia lah. Okay, awak boleh baca sejarah dia ni dan boleh google lah dalam internet di mana. Okay, sejarah elektrolisis ini. Okay, dimulai dengan Michael Faraday iaitu ahli sains Inggris telah mengemukakan hukum Faraday. Yang ni awak belajar dah dalam fizik ya. Di mana beliau menamakan bahan kimia yang mengkondaksikan arus elektrik sebagai elektrolit yang tidak mengkondaksikan arus elektrik sebagai bukan elektrolit. Okay. Jadi bila kita sebut boleh mengkondaksikan arus elektrik dan apa tu bukan elektrolit, yang tidak boleh mengkondaksikan arus elektrik itu elektrolit. So ini merujuk kepada yang kita belajar dalam tajuk sebatian ion dan sebatian kovalen masa tingkat tepat hari itu. Di mana sebatian ion kita tahu bahawasanya ia terbina daripada pemindahan elektron. Ada cation ion, ada anion membentuk sebatian ion. Manakala sebatian kovalen terbina adalah melalui perkongsian elektron. Maka ia terdiri daripada molekul dan bukan ion. Okey. Jadi apa yang kita perlu tahu tentang elektrolit? Elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey. Jadi maknanya kat sini bila dia kata elektrolit adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik, maka kita boleh relate bahan tersebut adalah sebatian ion. Sebab sifat sebatian ion yang kita belajar masa tingkatan 4 hari itu, ia boleh mengkondaksikan arus elektrik dalam keadaan lebur dan juga larutan aqueous dan juga mengalami perubahan kimia. Okey, manakala bukan elektrolit adalah bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Bila kita kata tidak boleh mengalirkan elektrik dalam semua keadaan, maka ini merujuk kepada sebatian kovalen. Jadi secara tak langsung kita boleh kata elektrolit ini adalah sebatian ion, manakala bukan elektrolit ini adalah sebatian kovalen. Okey. Kemudian bila kita kata kat sini, okey, elektrolit dengan bukan elektrolit, kalau kita tengok dari segi rajah 1.20, elektrolit, okey, sebenarnya elektrolit ini bukan saja dia terdiri daripada sebatian ion, tapi ia boleh juga daripada asid. Kalau awak ingat kita belajar tentang asid hari itu, iaitu asid adalah bahan kimia yang mengion di dalam air menghasilkan ion hidrogen. Maknanya asid walaupun dia ikatan kovalen, contohnya katakanlah cikgu ambil contoh asid, katakanlah kita ada HCl, asid kan. HCl ini terbentuk adalah melalui perkongsian elektron. Satu lagi kita rekod tingkatan 4, kalau kita nak tengok sebatian itu sebatian ion atau sebatian kovalen, apa yang kita tengok? Kita tengok dari segi atom-atom, okey, yang terlibat dalam pengikatannya. Di mana HCl ni terdiri pada hidrogen dengan klorin. Hidrogen bukan logam, klorin pun bukan logam. Maka ikatannya adalah ikatan kovalen, iaitu melalui perkongsian elektron. Tetapi bila kita masuk dalam tajuk acid base, walaupun asid ini adalah sebatian kovalen, tetapi sifat HCl, sifat HNO3, okey, sifat asid-asid lain, dia mengion di dalam air. So bila kita campur dia dengan air H2O,
Okey, maka dia menghasilkan ion H+. Jadi ada ion-ion. Jadi maknanya kat sini kita nak apa dia? Kita nak ion. Okey, kita nak ion untuk dia menjadi elektrolit. Okey. Tetapi kalau kita tengok sebatian ion, kalau dalam pepejal dia tak boleh mengkondaksikan arus elektrik. Kenapa tidak boleh? Sebab ion-ion dalam struktur kekisi ionnya adalah tidak bebas bergerak. Kenapa tidak bebas bergerak? Kita recall balik yang kita belajar dalam tajuk ikatan kimia. Kenapa ia tidak bebas bergerak? Kerana ia terikat ion-ion terikat oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. So, bila dia terikat oleh ikatan daya tarikan elektrostatik yang kuat, maka ia tidak boleh bergerak dengan bebas. So, ia tak boleh mengkondaksikan arus elektrik. Okey, boleh Awak dengar ke cikgu cakap ni? Dengar cikgu. Dengar. Kenapa dalam laptop cikgu tak dengar Takut nanti cikgu rekod tak ada suara pula. Okey. Okey. Jadi kat sini bila dia kita kata kat sini ion-ion tidak boleh bergerak bebas. Okey, sebab apa? Sebab dia diikat oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Tetapi bila kita panas dia sehingga dia lebur ataupun kita kacau dia dalam air dan dia larut dalam air, maka ia boleh mengkondaksikan arus elektrik kerana ia terdiri daripada ion-ion yang bergerak bebas. Okey, di sini kita perlu beza antara leburan dan larutan aqueous. Leburan ni maknanya kita panas sehingga dia lebur. Aqueous ni maknanya kita campur dengan air kacau-kacau. Macam awak nak jadikan nak buat puding karamel kan. Puding karamel letak gula atas dalam bekas, lepas tu panas sehingga dia lebur kan. Okey, itu maknanya leburan. Maknanya yang ada dalam leburan hanyalah gula saja. Tapi kalau kita nak buat larutan gula, kita campur dengan air, kacau-kacau, gula tu pun larut. Itu kita panggil larutan gula. Mana larutan gula, bukan saja gula yang ada, tetapi ada air sekali dalam dia. Jadi sama juga kalau kita kata lautan aqueous, maknanya kita campur dengan air. Bahan itu campur dengan air. Garam campur dengan air kacau-kacau. Kalau leburan, garam tu kita panas saja. Okey, dua benda yang berbeza. Tetapi dua-dua boleh mengkondaksikan arus elektrik kerana ia mengandungi ion-ion yang bergerak bebas. Okey. Kemudian kita tengok asid dengan alkali pula. Okey, asid dengan alkali. Di mana kalau kita tengok apa yang kita tahu tentang asid dengan alkali, sesuatu bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen itu adalah asid. Okey, bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidroksida itu adalah alkali. Jadi bila kita nak tahu asid, dia mesti ada ion H+. Nak kenal alkali, dia mesti ada ion OH-. Okey, jadi dia perlukan ada air. Perlu ada air. Jadi tanpa air, tak boleh mengkondaksikan arus elektrik. Sebab apa? Dia tidak mengandungi ion-ion yang bergerak bebas. Okey, ni kena faham sikit lah. Jadi kalau asid ada alkali, bila kita campurkan dengan air, maka ia mengayon. Bila mengayon, ada ion-ion yang bergerak bebas, maka ia boleh mengkondaksikan arus elektrik. Dan bukan elektrolit pula, kita refer kepada sebatian kovalent. Okey, sebatian kovalent, di mana sebatian kovalent dia tak boleh mengkondaksikan arus elektrik. Kenapa? Sebab ia wujud dalam molekul, wujud sebagai molekul. Kenapa dia wujud sebagai molekul? Sebab ikatannya tidak melalui pemindahan elektron. Maka elektron dia tidak pindah, masih duduk dalam petala dia. Okey, jadi dia hanya berkongsi saja. Mu ambil aku, mu tarik aku tarik mu. Tetapi masih dalam petala yang sama. Okey, jadi bila dia terdiri daripada molekul, maka ia tidak ada ion, maka sebatian kovalent ini tidak boleh mengkondaksikan arus elektrik. Okey, boleh jelas tak situ? Okey, boleh jelas tak elektrolit dengan bukan elektrolit?
So dengan ini awak boleh kenal pastilah Boleh. elektrolit dengan bukan elektrolit. Okey, so kat sini dia bagi contoh. Okey, dia bagi contoh rajah 1.21, dia bagi contoh kat sini leburan, kat sini dia bagi larutan. Okey, so kita baca. So bolehkah anda mengenal pasti? Okey, mengenal pasti. Bolehkah anda mengenal pasti bahan elektrolit dan bahan bukan elektrolit? Okay, cuba anda imbas kembali tentang kekondaksian elektrik sebatian ion dan sebatian kovalen yang dipelajari di tingkatan 4. Di mana plumbum 2 bromida dan natrium klorida ialah contoh elektrolit dan merupakan sebatian ion. Manakala asetamida dan glukosa adalah bukan elektrolit. Contoh bukan elektrolit kerana ia merupakan sebatian kovalen. Walaupun panjang mana pun formula dia bagi ke awak formula, okey, apa tu formula molekul dia bagi ke awak, tengoklah. Karbon bukan logam, hidrogen bukan logam, nitrogen bukan logam, so kita tahu ia adalah kovalen. Yang ni pun karbon bukan logam, hidrogen bukan logam, oksigen pun bukan logam, maka ia adalah kovalen. Okey. Jadi leburan plumbum 2 bromida dan larutan natrium klorida boleh mengkondaksikan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion akan membawa cas dan rajah 1.21 menunjukkan elektrolit di dalam leburan dan larutan aqueous yang mengandungi ion-ion yang bergerak bebas. So asetamida dan glukosa tidak boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous kerana ia wujud sebagai molekul dan tidak terdapat ion-ion yang bergerak bebas. So tidak ada ion-ion yang membawa cas. Okey. Jadi kat sini kalau kita tengok tadi, okey, yang mengkondaksikan arus elektrik adalah sebatian ion. So contoh sebatian ion kita ada plumbum 2 bromida dengan larutan natrium klorida. Jadi apa yang kita tahu kat sini, okey, plumbum 2 bromida terdiri daripada ion plumbum dengan ion bromida. Okey, manakala larutan natrium klorida selain daripada ada ion natrium dengan ion klorida di dalam air, di dalam larutan ni maknanya dia ada air H2O. H2O kita ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Jadi bezanya antara leburan dan larutan, leburan tak ada air, larutan ada air. Okey. So kita buat perbandingan antara konduktor dengan elektrolit. Konduktor dengan elektrolit, okey, perbezaan dia. Apa beza antara konduktor dengan elektrolit? Okey. Konduktor adalah bahan yang mengkondaksikan elektrik dalam keadaan pepejal pun boleh, leburan pun boleh, tetapi ia tidak mengalami perubahan kimia. Contohnya kita tengok logam yang boleh mengkondaksikan arus elektrik. Contohnya pita contohnya wayar kuprum. Wayar kat rumah kita tu, kalau kita petik suis kan lampu menyala. Dia guna wayar kan. Dan wayar tu adalah wayar kuprum. So kita guna bertahun-tahun, ada tak perubahan warna pada kuprum tersebut? Tak ada kan. Maknanya ia tidak mengalami perubahan kimia. Okay? Tetapi elektrolit ini pula bahan yang boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Maknanya kalau kita buat elektrolit natrium klorida tadi, okey, natrium kita takkan ada natrium klorida adalah. Okey, kita akan dapat hasil lain. Maknanya natrium dah jadi lain, klorida dah jadi lain. Okey. Bahan yang mengalihkan konduktor adalah bahan yang mengalihkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian. Tak ada penguraian. Tetapi elektrolit bahan yang mengalihkan arus elektrik dan mengalami penguraian kepada juzuk-juzuknya. Apa makna penguraian kepada juzuk-juzuknya? Kalau kita ada H2O, maka melalui elektrolisis, maka kita akan dapat H, kita akan dapat O semula daripada H2O. Okay. Kemudian konduktor dapat mengalihkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Awak ingat tak awan elektron yang kita belajar dalam tajuk sebatian apa tu yang kita belajar dalam tajuk ikatan kimia hari itu kan? Kalau kita ada kepingan logam ni, kepingan logam, contohnya kepingan logam ni adalah kuprum, unsur peralihan, maka dekat kepingan ini terdapat awan-awan elektron. Kita panggil
awan-awan elektron. Okey. Jadi awan-awan ini yang menyebabkan arus elektrik mengalir. Okey. Jadi dapat mengalihkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Yang juga dapat mengalihkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion. Jadi beza elektrolit dia guna ion tetapi konduktor dia guna elektron. Okey. Kondaksian elektrik semakin berkurang apabila suhu semakin meningkat. Tetapi kondaksian elektrik untuk elektrolit ini dia semakin bertambah apabila suhu meningkat. Kenapa dia semakin bertambah? Sebab ion-ion ni lebih cepat bergerak. Okey, contoh konduktor adalah logam dan grafit, manakala contoh elektrolit adalah sebatian ion, asid dan juga alkali. Itu beza antara konduktor dengan elektrolit. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya, okey, elektrolisis sebatian leburan. Kita tengok elektrolisis sebatian lebu. Okey, elektrolisis. Apa makna elektrolisis? Bila kita sebut elektrolisis sebatian lebu, so kita kena tahu apa dia elektrolisis. Elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan lebu dan larutan aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi apabila arus elektrik dialirkan melalui elektrolit, ion-ion bebas bergerak. Jadi bila bebas bergerak, kita ada ion negatif yang dikenali sebagai anion akan bergerak ke anode dan ion positif yang dipanggil cation akan bergerak ke kathod. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan anode dengan kathod? Okey. Semasa proses elektrolisis dijalankan, okey, tindak balas redox berlaku pada anode dan juga kathod. Okey, makna okey, contohnya katakanlah tadi kita ada PbBr2 PbBr2. So PbBr2 kita ada ion-ion Pb2+ dengan ion-ion Br-. Jadi oleh kerana Pb2+ ni dia adalah ion yang bercharge positif, maka ia adalah cation, ia bergerak ke kathod. Okey, manakala Br- ni ia adalah anion, anion ini akan bergerak ke anode. Okey, bergerak ke anode. Okey. Kalau kita belajar sel kimia ini, anode ini adalah tempat donate elektron. Donate elektron maknanya tempat melepaskan elektron. Tempat lepaskan elektron adalah tempat berlakunya proses pengoksidaan. Okey, manakala kathod ini bila anode tempat donate, kathod tempat terima elektron. Bila terima elektron, bila kita relate dengan redox, maka terima elektron adalah proses penurunan. Jadi bila kita kata kat sini, okey, semasa proses elektrolisis, tindak balas redox berlaku pada anode dengan kathod. Okey, redox ni anode berlaku proses pengoksidaan, kathod berlaku proses penurunan. Jadi dengan kata lain, apakah yang dimaksudkan dengan kathod dengan anode? Kita boleh kata kathod tempat berlakunya proses penurunan, anode pula tempat di mana berlakunya proses pengoksidaan. Okey, ni contoh eksperimen makmal. Okey, awak boleh tengok je lah. Sebab apa? Sebab tak boleh nak buat, tak boleh mari sekolah. Bila mari sekolah, kalau dia kita buat, tengok macam mana. So kita tengok elektrolisis. Ni salah satu daripada contoh aktiviti macam mana kita nak mengkaji elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Okey, di mana yang kita nak jadikan plumbum 2 bromida lebu ni, kita kena ambil serbuk plumbum dulu. Kalau kita tengok kita guna serbuk plumbum ni, isi dalam mangkuk pijar. Okey, apa tu isi sebanyak mana? Setengah penuh. Kemudian kita letak mangkuk pijar di atas alas segitiga tanah liat pada tungku kaki 3. Kemudian kita sambung kepada elektrod karbon pada bateri, pada mentol dan suis dengan menggunakan wayar penyambung. Kemudian kita panas plumbum 2 bromida sehingga lebur. Kemudian kita celup elektrod karbon. Okey, kemudian kita hidupkan suis. Okey, kita ada suis kat sini, hidupkan suis. Maka kita rekod pemerhatian. Kemudian selepas 5 minit kita matikan suis. Kemudian kita
Dengan cermat tuang leburan plumbum bromida ke dalam bikar. Perhatikan bahawa yang terbentuk pada anod dengan katod. Pemerhatian anod dengan katod. Jadi ni eksperimen yang kita pada elektrolisis. Maknanya elektrolisisnya kita proses kan, proses penguraian, proses penguraian sebatian dalam keadaan leburan dan larutan aqueous kepada juzuk-juzuknya. Maknanya kita nak asingkan lah, maknanya kita nak asingkan PbBr2 kepada Pb2 plus dengan Br2. Okey, sorry, PB dengan Br2. Sini kita ada Pb2 plus. Okey, kita ada Pb2 plus dengan Br minus. So, kita nak jadikan daripada Pb ni kita nak dapat semula Pb, kita nak dapat semula Br2. Okey, boleh? Okey, boleh Okey. Jadi inilah proses elektrolisis maknanya. Makna kita nak menguraikan sebatian kimia ni dalam keadaan leburan dan larutan aqueous kepada juzuk-juzuknya melalui pengaliran arus elektrik. Okey. Jadi contoh kat sini dia bagi, okey. Tengok kat sini. Okey, dia dah bagi dekat sini contoh ni. Contoh, okey. Dia kata semasa elektrolisis, okey, mengapakah mentol hanya menyala apabila plumbum 2 bromida telah lebur? Okey, plumbum 2 bromida adalah sebatian ion yang mengandungi ion-ion Pb dengan Br2. Jadi pepejal plumbum 2 bromida tidak boleh bergerak, tidak boleh mengalirkan arus elektrik kerana ion plumbum 2, ion bromida berada pada struktur kekisi yang tetap dan tidak boleh bergerak bebas. Kekisi yang tetap dan tidak boleh bergerak bebas ini merujuk kepada pepejal. Okey, pepejal Pepejal. Okey. So apabila plumbum 2 bromida lebur, maka ion-ionnya bergerak bebas. So perhatikan influence dia kan. So kita tengok kat sini. Ni ada elektroanod katod. So kita tengok leburan plumbum 2 bromida. So kita ada apa dia? Kita ada Pb2 plus dengan Br minus yang macam cikgu kata tadi lah. Jadi hook anodnya Br minus pergi, hook katodnya Pb2 plus yang pergi. Jadi apa yang berlaku kat sini bila dua-dua pergi? Sekejap. Okay. Bila dua-dua pergi ke sini, so dua-dua akan dinyahcaskan. Dan kalau kita tengok sel kat sini, ni positif, ni negatif. Okay. Positif dekat bateri, positif dekat elektrod. Negatif dekat bateri, negatif dekat elektrod. Okay. So kat sini kita adalah anod, kat sini kita adalah katod, sini adalah anod, ini adalah katod. Okay, boleh. Jadi dua-dua dinyahcaskan. Maknanya dekat anod, siapa yang dinyahcaskan dekat anod? Br minus. So, Br minus dia akan membentuk Br2, gas bromine. So, tolak elektron, dia kena tolak elektron barulah dia jadi Br. Okay. Jadi, tolak ni tak boleh ada dalam persamaan kimia ni. Tak boleh ada. Okay. So, tolak ni, buat marilah kali ni. Okay, buat marilah kat ni. So, bila tolak marilah kali itu, so kita akan ada kat sini Br minus, okay, menghasilkan Br2 plus elektron. Kita pun balance lah, okay. Br ni ada 2, maka otak 2 sini. Okay, bila 2, maka elektron yang dilepasnya kan adalah 2. Okay, jadi bila bromine yang terbentuk, maka kita akan nampak lah dekat anod ni kita akan nampak gas perang. Okey, terbebas. Okey, sebab bromin tu warna dia perang. So sekarang kita tengok yang Pb pula. Bila Pb2 plus ni, bila Pb2 plus dia mari ke katod, jadi apa yang berlaku? Dinyahcaskan juga. Pb2 plus ni dinyahcaskan juga menjadi Pb. Dinyahcaskan ni maknanya daripada ada cas jadi tak ada cas. Tu dinyahcaskan. Okey, jadi bila Br2 lepas elektron, lepas elektron, maka Pb2 plus akan terima elektron. So 2 plus 2 elektron, terima elektron. Bila terima elektron terbentuklah Pb. Pb ni kita terbentuk ia adalah pepejal. So kita akan nampak pepejal. Okey, pepejal. Tapi kita tak boleh nak royak pepejal gitu saja. Kita kena royak sifat pepejal tu lagu mana. Jadi sifat pepejal tu kita kena tahulah semua pepejal warna dia kelabu. Okey, warna dia kelabu berkilat. Kecuali emas dan juga kuprum warna dia perang. Jadi kita akan nampak pepejal kelabu. Okey, berkilat.
berkilat. Okey, berkilat, terbentuk. Okey. Boleh faham ke situ? Okey, ni elektrolisis Okey, jadi kita akan nampaklah gas peran terbebas di anod, pepejar kelabu terbentuk pada katot. Jadi inference ni adalah kesimpulan terhadap pemerhatian, atau dengan kata lain bila kita kata gas perang, maknanya inference kita gas perang tu apa? Gas perang adalah gas bromin. Okey, pepejar kelabu tu apa? Pepejar kelabu adalah logam plumbum. Okey, jadi logam plumbum terbentuk. Jadi kita boleh kata itu adalah inference. Okey, itu adalah inference. Okey. Jadi kalau kita tengok kesimpulan dekat sini, kesimpulan, okey. Cikgu tak tahu nampak ke tidak. Kalau boleh tengok buku teks Kejap ya. Besar sikit. Okey. Kita ada plumbum 2 bromida. Okey. Apa yang kita tahu bila kita kata plumbum 2 bromida, maka ion yang hadir adalah Pb dengan Br2. Pb dengan Br2. Okey. Jadi kat sini, ion-ion yang bergerak ke anod, Br minus, ion-ion bergerak ke katot, Pb2 plus. Jadi persamaan setengah dekat Br minus, persamaan setengah dekat katot. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi lah. Jadi kita akan nampak pemerhatian dekat anod gas perang. Okey, pemerhatian dekat katot, pepejar kelabu terbentuk. Hasil dekat anod bromin, hasil dekat katot, okey, plumbum. Okey, kemudian penerangan tentang pembentukan. Okey, 2 ion bromida membebaskan 2 elektron membentuk molekul bromin, manakala ion Pb2+ menerima elektron membentuk atom plumbum. Jadi bila lepas bromin, okey, ion bromida ini bila lepas elektron maka tindak balas pengoksidaan, maka yang terima elektron tindak balas penurunan. Okey. Cikgu besar ni jadi turun bawah pula. Berapa kali? Okey. So kita ada aktiviti 1I. 1I pun tak ada masalah cikgu rasa ni. Dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai, ramalkan pemerhatian, kita ada pemerhatian dan terangkan bagaimana hasil elektrolisis. Okey, pada anod dengan katot kita ada leburan zinc dengan leburan magnesium klorida. So cikgu rasa awak buat soalan ini, okey, soalan ini awak refer kepada ni. Buat dalam bentuk ni. Boleh kan? Boleh kan? Boleh cikgu. Okey, jadi buat dalam bentuk macam ni. Lepas tu kalau boleh snap gambar, kita present untuk the next lesson Kita present, buat presentation. Nanti cikgu panggil je lah siapa-siapa untuk present. Okey. So, ni sebagai homework. Kita masuk kepada seterusnya. Okey, kita masuk kepada seterusnya. Okey, masuk kepada seterusnya. Sekejap ya.